kasih Tan Sri Speaker kerana memberi ruang untuk Ipoh Timur menyampaikan sedikit perbahasan. Kalau kita kaji undang-undang tanggungjawab fiskal mana-mana negara, sama ada kita pergi Australia ke New Zealand ke Nigeria, kebanyakan kalau tidak semuanya bersandarkan 4 perkara. Satu adalah meletakkan tanggungjawab atau lebih memberatkan tanggungjawab Menteri Kewangan dan Kerajaan untuk lebih bertanggungjawab dalam hal-hal fiskal. Keduanya, ia juga meletakkan dan mewajibkan sasaran diumumkan dan dilaporkan kepada Parlimen dan juga rakyat jelata. Ketiganya, ketelusanlah, accountability dan transparansi dengan izin dalam laporan kepada orang awam dalam hal-hal fiskal dan pengurusan keuangan. Dan keempatnya sudah tentu memastikan atau memartabatkan institusi-institusi fiskal yang bebas atau lebih membebaskan institusi fiskal. Tapi yang pentingnya adalah bahawasanya ia memartabatkan dengan izin parliamentary oversight atau pengawasan tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli yang berhormat terhadap penggunaan wang rakyat atau pembelanjaan dan perancangan wang rakyat. Dan saya sangat mengalu-alukan satu mekanisme kewajipan malah untuk kerajaan melaporkan atau membuat awam lah, to make public separuh penggal medium term documentation lah dengan izin. Dan saya juga ingin membawa perhatian ahli-ahli yang berhormat kepada, walaupun apa yang saya nak sampaikan ini sebenarnya bersifat teguran, tetapi saya mula dengan asas bahawasanya we have to start somewhere, dan ini adalah satu tindakan membentangkan dan ahli-ahli yang berhormat meluluskan undang-undang ini, sesuatu yang tidak pernah dibuat, sesuatu yang tepat pada masanya, dan saya sokong sepenuh-penuhnya. Akan tetapi ada beberapa teguran yang saya nak sampaikan. Saya mula dengan kalau kita kaji bahagian demi bahagian dan juga penggal demi penggal dan juga section demi section, ada 2 section sahaja yang memberi accountability dan transparansi penuh dan kuasa penuh kepada Parlimen. Okey. Kalau tak silap dia anggaran perbelanjaan iaitu 35 dan section 27 iaitu ketidakcapaian objektif fiskal dan nilai kuantiti. Kalau kita turun satu grading lagi di mana adanya accountability tetapi accountability terhad dan ada kewajipan untuk dibentang kepada Parlimen, maksudnya kita ni tak ada kuasa untuk memengaruhi, tetapi ia akan dibentangkan kepada kita. We have a say dengan izin, tapi tak ada pengaruh lah. Ada 16 section. Saya tak akan pergi satu demi satu lah. Dia ada limited powers or limited accountability. Dan yang seterusnya dia sebenarnya 2 kategori saya nak cantumkan sekali. Satu adalah tak ada accountability nyata dan tak ada kewajipan untuk beraccountability kepada Parlimen langsung, dan malah ada yang bukan saja dia tak ada accountability, kalau tunggu pun it's not timely dengan izin juga. Ada sejumlah 11 section. Dan saya juga ingin tarik perhatian ahli-ahli yang berhormat kepada sesuatu yang agak mendasar dan cerebral, if you would allow me. Bab 3% defisit 3% KDNK atau had 3% KDNK atau yang boleh sampai ke 3% KDNK dalam pembuatan bajet defisitnya. Sebenarnya saya agak risau sebab kita sudah dalam beberapa tahun ini menyaksikan penyimpangan. Nanti kita nak sembang pasal tafsiran apa tu penyimpangan pula. Apakah significant risk atau risiko significant. Tapi balik kepada, kalau letak had dia
3% KDNK dan kurang, mungkin ia akan menjejaskan kerajaan yang bertanggungjawab untuk melakukan counter cyclical budgeting. Sebab akta ini meletakkan had tak boleh lepas, atau kalau lepasnya kena lapor, dia agak penin lah. Kena lapor dia lebih daripada 3%. Mungkin ia itu akan membuat kerajaan tak hendak buat apa yang perlu pada waktu-waktu risiko, waktu-waktu krisis, waktu-waktu susah, waktu-waktu ekonomi merudum, untuk counter cyclical budgeting dan counter cyclical expenditure. Jadi ini adalah antara yang merisaukan, tetapi namun memang masa tak cukup. Ada beberapa soalan lagi, mungkin kita waktu masuk jawatan kuasa saya akan bawa juga. Tapi satu lagi soalan adalah entiti kerajaan ini. Kita tahu dalam akta dia menyatakan bahawa GLC besar bawah MOF Incorporated memang akan akta ini lakulah terhadap mereka. Tapi adakah syarikat-syarikat subsidiary badan berkanun atau subsidiary kepada syarikat GLC besar bawah MOF Incorporated pun, adakah subsidiary ini juga terpakai, akta ini terpakai bagi syarikat-syarikat yang lebih kecil ini. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Akhir kata, akta ini adalah sesuatu yang menunjukkan to what standards we hold ourselves. Dan standard yang diletakkan oleh akta ini memang bukan meletakkan Malaysia ke satu tahap, satu piawaian dan satu standard di mana kita telah masuk Liga Perdana dalam negara-negara maju, walaupun kita belum negara maju lagi. Sekian, terima kasih. Ipoh Timur menyokong sepenuh-penuhnya. Terima kasih.